وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas salat. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas salat. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La hawla wa la. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu al-qa'imah ati sayyidana والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. الحمد لله القائل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya serta meninggalkan semua larangannya, supaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beroleh kebahagiaan di dunia dan di akhir akhirat. Khutbah pada hari ini adalah bertajuk kematian yang pasti. Muslimin yang dirahmati Allah, sesuatu perkara yang besar yang bakal dan pasti dilalui oleh setiap makhluk bernyawa, itu adalah kematian.
seperti mana terjemahan ayat 185 surah Ali Imran yang dibacakan di awal khutbah ini secara tersiratnya adalah memerintahkan kita agar senantiasa mengingati saat kematian yang pasti akan kita tempuhi. Islam mengajar kita bukan sahaja cara untuk hidup, tetapi juga cara bagaimana untuk mati, supaya memperoleh kematian dalam keadaan diridai oleh Allah. Sepanjang kehidupan kita ini, sudah tentu ramai kenalan kita yang terdahulu pergi meninggalkan kita menemui ajal dan kembali menghadap Ilahi, sama ada dalam kalangan sanak saudara kita, sahabat handai, guru-guru, dan mungkin juga anak istri atau ibu bapa kita. Pemergian mereka sebenarnya sebagai pengajaran untuk kita, sekurang-kurangnya mengingatkan kita bahawa suatu hari nanti kita akan menyusul meninggalkan dunia. Para ulama menyatakan bahawa kematian bukan hanya lenyap seseorang dan tiada lagi kejadian atau kehidupan setelah itu, tetapi kematian itu adalah terputus atau terpisahnya hubungan antara roh dengan jasad, bertukar atau berpindahnya sesuatu keadaan yang lain, suatu tempat ke tempat yang lain. Kematian itu adalah suatu kepastian yang dinantikan oleh orang yang bertakwa. Bukanlah musibah yang besar baginya, namun musibah sebenar yang lebih besar daripada kematian ialah lalai dalam menghadapi kematian, atau hanya sedikit mengingati kematian, serta meninggalkan amal saleh yang merupakan bekalan untuk kematian. Hadirin sekalian, Abu Darda radhiyallahu taala anhu telah menyatakan, kematian yang menimpa diri seseorang mukmin itu suatu kebaikan bagi dirinya. Tujuannya adalah baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 198, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Akan tetapi orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka mendapat syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai satu tempat menyambut tetamu daripada Allah. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Manakala kematian itu bagi orang kafir pula adalah sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam surah Ali Imran ayat 178, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum adzabun muhin. Dan jangan sekali-kali orang kafir itu menyangka bahawa kami membiarkan mereka hidup lama itu lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami membiarkan mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah di dunia dan mereka mendapat azab yang menghina di hari akhirat kelak. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyakkanlah mengingati pemutus kelazatan, yaitu al-maut. Rawahu Tirmidzi. Walaupun ini merupakan kata-kata yang ringkas dan mudah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ianya mengandungi satu pesanan dan perintah yang amat bermakna bagi kita. Mengingati kematian dengan sebenar-benarnya dapat mencegah seseorang untuk terus berangan-angan dengan nikmat dunia. Malah manusia itu dapat hidup penuh ketenangan serta rasa syukur dengan rezeki yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepadanya. Keindahan Islam mengajar kita bukan sahaja menyentuh cara hidup, tetapi Islam juga mengajar bagaimana manusia itu mengetahui cara untuk mati penuh dengan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebahagian para alim ulama menyatakan bahawa barang siapa yang banyak mengingati kematian, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 perkara. 3 perkara tersebut
yaitu dia akan segera bertaubat. Dia akan selalu qanaah dalam hidup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, serta pastinya dia akan bersemangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malahan barang siapa yang lalai mengingati kematian itu, maka dia juga akan dihina dengan 3 perkara, yaitu dia akan senantiasa menangguhkan taubatnya kepada Allah, senantiasa tidak mencukupi dengan rezeki pemberian Allah, dan dia akan berasa malas dalam beribadat kepada Allah kerana menyangka umurnya masih panjang. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh sahabat tentang umur umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sebagaimana yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mafhumnya, usia umatku umumnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka melewati angka tersebut. Rawahu Tirmidzi. Ingatlah kita semua, jangan terpedaya dengan usia dan harta yang kita miliki. Jangan kita termasuk ke dalam golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Humazah ayat 2 hingga 4. Allazi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah. Yang mengumpul harta dan menghitungkannya, dia yakni manusia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya di dalam dunia ini. Sungguh tidak sama sekali. Sesungguhnya dia akan dilempar ke dalam neraka hutamah. Janganlah juga kita tertipu dengan nikmat kesihatan. Jangan kita terlalai dengan nikmat hidup, kerana sesungguhnya kematian itu pasti akan datang. Sedarlah kita apabila kematian menjemput, segala-galanya milik kita akan kita tinggalkan di atas dunia ini. Malahan hanya amalan kita akan bersama kita di dalam kubur bagi menemani kita. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mafhumnya, yang mengikuti jenazah itu 3 perkara. 2 perkara akan kembali dan 1 sahaja yang akan tetap menemaninya. Dia akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalannya. Maka keluarga dan hartanya akan kembali pulang. Yang kekal bersamanya hanyalah amalannya. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai penutup bicara khutbah hari ini, ada beberapa pengajaran dan penghayatan yang boleh kita hayati bersama. Yaitu pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa orang yang cerdik adalah orang yang bersedia untuk menghadapi kematian. Yang kedua ialah umat Islam perlu melipat kali gandakan ibadah dan segala amalan kebaikan sebagai bekalan untuk menghadapi kematian. Yang ketiga, umat Islam hendaklah senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimatikan dalam keadaan sebaik-baik kematian, agar ditempatkan di dalam syurga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dapatkanlah pahala dan kebahagiaan hari akhirat dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, yakni keperluan dan bekalanmu daripada dunia. Lakukanlah kebaikan kepada hamba-hamba Allah, sebagaimana Allah melakukan kebaikan kepada kamu. Janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melakukan kerosakan. Surah Al-Qasas ayat 77. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bihurmati hadha yawmil mubarak an tahshifa 'anna kurbatana wa an taghfir lana dhunubana
حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Dan marilah sama-sama kita membacakan selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana inilah satu-satunya perintah daripada Allah. Sebelum diperintahkan kepada kita, Allah Ta'ala sendiri menyatakan, Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi'aini inayatikar rabbaniyah wa bihifzi wiqayatikas samadaniyah jalalata malikinal mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj Ibnil Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was-sihhata was-salamata minka liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma al-muslihain lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan sembahyang fardu 5 waktu secara berjamaah, terutama pada ahli mukim yang berada di sekeliling surau Jumaah An-Nur, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadan Wakaf Selangor, menginfakkan harta kepada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, lanjutkanlah usia dan murahkanlah rezeki, serta matikanlah mereka di dalam iman dan Islam. Masukkan mereka ke dalam syurga bighairi hisab atau hisaban yasira, tanpa hintungan atau hintungan yang mudah. Bagaimana mereka yang telah berinfak kepada surau Jumaah An-Nur bagi tujuan untuk pengimarahan surau yang penuh barakah ini, ya Allah. Dan Engkau berikanlah syurga Firdaus bagi mereka yang melangsangkan hutang 80.000 untuk kubah Masjid Nabawi bagi Masjid Raudhatun Nahdiyyin di Kuang, Selangor. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab. Dan jauhilah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat Islam. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor sebagai rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan umat
dan menjadikan nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala, idfa'anna hadzal waba'a wal bala'a wal marada wasyada'ida wal mihan bilutfika ya latif, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.